Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kelas. Okey, pagi ni kita akan membuat soalan ortografik bagi AutoCAD. So, saya akan cover dua-dua soalan yang ada dalam buku manual lab dan kita akan try buat lah dalam masa yang terdekat ni. Okey, so langkah yang pertama yang awak nak buat adalah buka file border yang telah saya berikan kepada awak supaya dapat menjimatkan masa awak. Okay, berbeza dengan yang sebelum ni, plain drawing, di mana awak boleh terus lukis. Okay, untuk hari ni sebagai permulaan, kita akan membuat layer dahulu. Okay, asasnya dalam layer ni adalah supaya awak dapat mengeluarkan garisan-garisan yang berbeza semasa melukis AutoCAD. So, garisan yang default adalah macam awak tengok ni, warna putih. So, awak boleh buat garisan putus-putus, garisan merah, garisan apa dengan memilih layer-layer yang berbeza. Okay, so sebagai panduan saya akan masukkan dulu berapa jenis line ataupun layer yang kita akan buat. Okay, so saya ada bagi type of line kat awak. Kita attach. Okay. So, kalau awak tengok kat sini, kita akan buat 4 jenis line iaitu construction line, line yang awak akan gunakan untuk melukis. Construction line adalah garisan unjuran. Object line iaitu garisan yang akan jadi garisan betul-betul, garisan yang awak lukis. Okay, dimension line adalah garisan dimension, iaitu bila awak buat dimension, inilah line yang awak akan gunakan dan warna yang akan awak gunakan. Okay, dan kemudian yang last sekali adalah hidden line, iaitu garisan putus-putus yang menunjukkan sisi yang terlindung dalam lukisan AutoCAD. Okay. So, langkah pertama nak membuat layer ni adalah kita pergi ke home dan awak tengok kat atas ni layer properties. Okay. So, kita tekan layer properties. Okay, bila awak tekan layer properties, awak akan jumpa mana macam ni. Okay, so ini adalah line default awak. So, kalau awak tak ubah, inilah yang awak akan gunakan. Okay. Saya cuba alihkan ni, boleh tak? Okay. Yang kita akan buat adalah 4. Okay, so kita akan menambah layer yang baru. Pergi ke bahagian atas ni, nampak tak ada macam bintang warna kuning tu? Okay, create new layer. Okay, so saya minta tekan 4 kali untuk membuat 4 layer yang baru. Okay, dan untuk panduan awak tekan satu persatu ni, namakan dia, rename dia. Okay, so yang pertama ni saya akan rename dia sebagai construction line. Construction line. Yang kedua ni saya akan rename dia sebagai object line. Yang ketiga ni saya akan namakan dia sebagai dimension line. Okay, dan yang keempat saya akan rename dia sebagai hidden line. Okay. Kemudian apabila kat setiap layer ni, awak akan nampak kat atas ni ada color, line type, line width, transparency apa. Yang kita akan bagi perhatian cumalah color, line type dengan line width. Okay, construction line ni adalah garisan unjuran, iaitu bila awak unjurkan garisan awak dalam ortografik. Okay, kalau awak buat manual drawing, selalunya garisan unjuran ni adalah yang nipis saja kita buat. Okay, so dalam AutoCAD, kita akan pilih ketebalan garisan tu nipis dan kita cuba buat warna yang berbeza supaya memudahkan awak. Okay, awak tekan dekat bahagian color ni, awak pilih color apa yang awak rasa sesuai untuk awak buat garisan unjuran. Kalau boleh, pilihlah yang kontras, yang senang untuk awak lihat. So, saya pilih warna kuning lah. Awak nak pilih warna apa pun boleh. Okay, line type kita akan pakai continuous, tak tukar. Okay, cuma kita akan tukar line width, iaitu ketebalan dia. Okay, ketebalan dia adalah 0.3 mm. Okay, selesai untuk construction line. Okay, untuk object line, warna dia biar warna putih. Line type adalah continuous. Tapi line width dia kita akan ubah kepada 0.5. Bukan 0.05. 0.5. Okay, untuk dimension line, color awak pilih warna lain yang kontras jugalah. Saya pilih warna merah lah, senang. Okay, line type adalah continuous. Line width kita akan pilih 0.4.
Okey, untuk hidden line, color kita pakai sama macam objek lain iaitu color putih. Untuk line type, ini dia yang berbeza. Sebelum tu kita tukar dulu lah line weight dia iaitu 0.3 mm. Okey, line type dia kita akan pakai jenis putus-putus. So awak tekan dekat line type dia. Okey. Awak kena load dulu, cari mana dia. So yang kita akan pakai adalah hidden times 2 kot, tak salah saya. Okey, hidden times 2. Okey. Bila awak dah load, awak tekan dia dan tekan OK. Dan dia akan jadi hidden times 2. Okey, macam mana nak gunakan layer-layer yang berbeza? Okey, kita matikan. Okey, sebelum awak lukis, awak pilih dulu layer yang awak nak gunakan. Okey, so contohnya saya nak gunakan construction line. Saya pilih construction line kat layer atas ni dan kemudian saya buat line. Okey, kalau awak tengok, itu adalah garisan kuning. Kemudian saya pilih objek. Saya pilih dimension line. So, bila saya lukis bulat ke, lukis garisan ke apa, dia akan ikut spesifikasi dimension line tu. Okay, kalau saya nak buat garisan putus-putus, hidden line. So, saya pilih hidden line dan barulah saya melukis. So, kalau awak tengok ni, akan jadi macam ni. Okay, so saya rasa hidden times 2 ni terlampau besar. Kita buat hidden, kita sesuaikan lah kot hidden, mungkin hidden biasa je kot rasa. Okay, hidden 2, sorry saya salah. Okay, kita pilih hidden 2, tekan OK. Tengok dia berubah terus. Okay, kalau saya nak buat objek line, saya akan pilih kat layer ni objek line saya, dan bila saya buat, dia akan jadi objek line saya. Okay, itu adalah asas membuat garisan-garisan yang berbeza di dalam AutoCAD. Okay, itu langkah dia. Sekejap saya nak kena copy jap satu benda. Okay, so saya harap awak faham lah pasal layer ni sebab penting, kita akan gunakan sekejap lagi. Okay, yang ni saya copy sebab saya nak buat dua lukisan terus dalam satu file. Saya malas nak buat ulang banyak kali lah yang pasal layer tu. So, untuk tugasan yang kedua tu, saya boleh terus buat kat sini. Yang ni tak terlibat dengan awak punya lukisan. Ini just untuk saya sahaja. Ni just untuk saya saja. So, jangan ikut step yang ni. Okay. Okay, kita akan mula buat lukisan ortografik kita. Okey, langkah pertama adalah insert awak punya garisan panduan awak. So, pergi insert, attach dan cari di mana garis lukisan awak. Okey, so kita siap-siap terus masukkan. Okey, so awak letaklah mana yang awak rasa sesuai. So, saya letak kat sini. Kita tekan. Okey. Okey, langkah pertama dalam membuat ortografik adalah buat part kuadran. Buat part kuadran macam ni. Bahagikan pada part section. Okey, so macam mana nak buat? Kita akan buat part line. Okey, pergi ke objek line. Okey, ambil line. Okey, cari titik tengah ni. Kita akan bahagikan dia kepada 2. Okey. Kemudian cari titik tengah line awak baru buat tadi tu. Sambungkan dia ke sini. Dan sambungkan dia ke kanan. Okey, kemudian kita akan buat garisan 45. Okey, kesalahan pelajar dalam membuat garisan 45 adalah daripada sini dia terus sambungkan ke sini. Okey, ni bukan 45 ni tak betul. Okey, cara yang betul untuk buat garisan 45 adalah dengan memasukkan nilai angle. Okey, macam mana yang saya ajar nak buat nilai angle adalah tekan shift, masukkan simbol less than dan masukkan nilai angle. Dan angle tu dikira daripada first quadrant. So, kita sekarang berada di kuadran kedua. So, 45 campur 90 adalah 135.
Okay, kalau awak tekan, kita akan membuat garisan 45. So, extend lah sikit sampai sini. Okay, so ini adalah langkah pertama dalam membuat lukisan ortografik. Pastikan awak membuat garisan 45 darjah. Okay, kemudian kita akan start daripada mana-mana bahagian, sama ada front, left ataupun top. Okay, so kalau nasihat saya, kita mulakan daripada mana yang awak senang. Saya rasa senang kat sini adalah daripada lukisan side dia. Kalau lukisan front dia ada lengkung, ada curve, ada hidden, dan daripada atas ni pun macam susah sikit. So better kita start daripada lukisan side dia. Okay, daripada side kita dapat maklumat dia punya panjang adalah 80 mm, tinggi adalah 60 mm. Okay, so buat line 80 mm. Okay, nak mudah tekan F8 untuk aktifkan auto mode. Okay, masukkan nilai 80. Naikkan ke atas banyak 60. Okay, dan dia punya panjang ke kiri adalah 10 tambah 10 adalah 20. Dan ketinggian dia adalah 38. Okay, kemudian dia nak gerak ke kiri ni, kalau kita tengok daripada lukisan rujukan kita ni, dia tak bagi tahu. Tapi kalau kita tengok daripada pandangan atas, kita tahu dia punya panjang tu adalah 20 mm. So, buatlah 20 mm. Okay, kemudian kita lukis pula ketinggian yang sini, iaitu 12 mm. So, kita lukis 12 mm dan sambungkan terus ke sini. Okay. So, kita nampak kat sini ada partition 10 mm. So, mula-mula kita buat garisan ni dulu. Okay, dan kita bahagi tengah dekat sini. Cari midpoint dia. Dan sini. Okay, so saya anggap awak semua boleh baca lukisan rujukan tu. So, saya terus buat je. Okay, so selesai kita punya garisan belah side view ni. Okay, kita nak buat hidden view ni, kita boleh terus buat juga di mana dia bagi tahu adalah jarak daripada side ni ke hidden view adalah sebanyak 20 mm. Okay, so buat satu garisan 20 mm sebagai panduan awak. Buatlah kat mana-mana yang awak rasa sesuai. Okay, macam saya start pada midpoint ni. Okay, dan saya masukkan 20 mm. Dan saya tariklah ke bawah. Okay, ini adalah sebagai lukisan panduan saja. Bila awak dah buat, awak boleh padam balik. Okay, bila nak buat hidden line, pilih kat layer ni, pilih hidden. Okay, so buat daripada, pilih line, pilih daripada sini sampai naik atas ni. Okay, so itu adalah 20 hidden line dia. Okay, so padam garisan panduan yang awak buat tadi. Okay, kemudian kita akan unjurkan dia ke kiri dan ke atas. Okay, macam mana nak buat garisan unjuran? Kita akan pilih construction line, iaitu garisan unjuran. Okay, cara banyak orang buat adalah kita pilih line dan kita tarik ke atas manual gitu. Okay, so itu agak slow sikit. So command yang saya akan bagi tahu adalah kita akan masukkan command nama dia XL. Okay, X line. So, bila awak tekan X line, pilih titik mana yang awak nak unjurkan. Okay, dan dia akan terus unjurkan ke atas. Okay, tekan XL lagi. Kita akan unjurkan ni. Okay, tekan XL, unjurkan. Unjurkan ke atas. Okay, tekan XL. Okay, klik. Okay, kemudian escape. Tekan XL lagi. Pilih mana yang awak nak unjurkan. Okay, itu. Unjurkan ke atas XL. Pilih line mana.
Okey, tekan escape dan buat ulang sampai awak unjukkan. Okey, konsep dia macam mana awak buat dekat manual drawing tu. Awak unjukkan ke atas. Okey, so kita unjukkan mana yang penting Okey, so ada satu lagi yang kita tak buat, iaitu XL dekat sini. Okey. So awak dah berjaya unjukkan ke atas. Okey, kemudian kita akan construct pula bahagian top dia ni. Okey, kita akan pilih balik kepada object line. Okey, object line. Kita start pada mana? Okey, pastikan sama. Okey, di mana panjang dia adalah 80. Tinggi dia adalah 60. Okey, dan ke kiri adalah sebanyak 80. Okey. Dan ketinggian bagi yang kat hujung ni adalah 15. Okey, masukkan 15. Okey, yang bawah ni pun 15. Okey, masukkan nilai 15. Okey, sekarang ni mungkin awak pening. So, sebenarnya kita boleh matikan line yang kita tengah buat tu. Okey, so macam nak matikan, kita akan pergi ke lampu ni. So, kalau awak tekan, dia akan matikan garisan construction tadi. Okey, itu adalah gunanya layer ni. Supaya ada masa kita nak matikan line mana yang kita tak perlu. Okey, kalau awak tengah keliru, betul ke tak aku buat ni? Okey, so hidupkan dan matikan. Okey, kemudian kita akan buat section ni pula. Okey, di mana dia bermula daripada sini. Dan panjang dia adalah 38 Okey, macam mana dah saya buat 38? Daripada pandangan hadapan tu, kita dapat tahu dia adalah 38. Okey, 38. Dan tarik ke kiri ni. Dan kita dapat tahu, bila dah buat ni, kita boleh tarik ke bawah ni So, buat terus. Sini. Dan tarik ke bawah. Okey. Kemudian kita akan buat line ni pula. Line ni ada apa? Ini adalah permukaan sebelum dia serong. So, dia ada nampak garisan. So, pada bawah ni, sini. Kita tarik. Tarik ke bawah ni. Okey. Kalau awak tengok, awak semua tengok, kita hampir siap. Cuma, bahagian ni yang kita tak siap lagi. Okey, macam mana nak buat tu? Hidupkan balik. Dia kata daripada sini ke sini dia akan ada angle sebanyak 75. Okey, so kita akan buat, pilih line, bermula daripada sini. Kita akan masukkan nilai angle So masukkan simbol less than dan masukkan nilai 75. Silap. Kita kena tengok angle. Okey, 75 tu daripada atas ni. So, kalau daripada bermula first quadrant, sebenarnya dia punya angle adalah 15. Okey, so itu kepentingan baca betul-betul lukisan Sebab kalau tak, awak boleh silap. Okey, masukkan simbol less than dan masukkan nilai 15. Okey, saya ada silap sikit ni. Okey, ambil daripada ujung sini. Masukkan nilai less than. Okey, masukkan nilai 15. Okey, tarik dia sampai ke sini. Silap. Nasihat saya, tarik je panjang sikit. Less than 15. Okey, daripada sini. Less than 15. Okey, so sekarang ni kita tahu kedudukan dia kat sini, tapi kadang okey, AutoCAD ada hang sikit ni. Sorry. Stuck lama pula kat sini. Okey, bermula daripada sini. Okey, masukkan nilai less than dan 15. Okey, so tarik panjang sikit. Dan yang bawah ni pula pun sama, tapi dia 15 mm daripada kuadran keempat. So, 360 tolak 15 adalah
345. So masukkan nilai less than, masukkan nilai 345. Okey, tarik panjang sikit. Kita akan buat line daripada atas ni dan kita akan sambungkan ke bawah ni. Okey, dan awak trim yang terlebih tu. Okey, kita trim. Dan kemudian awak matikan sekejap layer ni. Nak tengok betul ke tak? Kita matikan sekejap. Okey. So, dia jadi dah. Sama Okey, bila buat dalam AutoCAD, kadang-kadang construction line ni boleh mengganggu awak ataupun mengelirukan awak. So, jangan risau. Dalam final lukisan yang nak ditanda, kita tak nilai pun construction line ni. Kita nilai daripada segi ketepatan awak melukis. Okey, kalau awak rasa nanti bila awak dah unjukkan, dia rasa mengganggu awak, awak boleh delete. Okey, tak ada masalah pun. Sebab yang kita nak paparkan nanti adalah macam ni. Tak ada garisan unjuran. Dalam manual kena tunjukkan. Tapi dalam AutoCAD, garisan construction tu. Okey, yang ni awak tak nampak serabut. Tapi bila awak akan nampak serabut bila kita start, tarik ni ke tepi dan turun ke bawah. Okey, so sekarang ni langkah seterusnya adalah kita akan unjukkan dia ke 45 ni dan tarik dia ke bawah. So, gunakan command yang sama. Mula-mula pilih dulu construction line. Okey, masukkan command XL. Okey, pilih line ni. Okey, escape. Okey, masukkan command XL. Buat benda yang sama. Masukkan command XL. Kita unjukkan mana yang penting dahulu. Okay, so rasa ni yang penting dulu kot. Okay, kalau awak nampak, kita akan bawa daripada atas ni turun ke bawah. Okay, so buat benda sama. XL. Okay, tekan XL. Tekan XL. Unjukkan ke bawah. Okay, ulanglah. Dia macam manual tu lah. Kita kena tarik satu persatu ke bawah tu. Tarik XL. Tarik ke bawah. Okay, dan unjukkan daripada tepi ni. Okay. Saya kadang-kadang tak cadangkan buat semua serentak sebab line ni, sebab ada masa nanti awak akan keliru pening. Line dia bertindih banyak sangat. So, awak buat mana yang awak nak cari dulu. Awak nak cari tinggi ke lebar dia dulu ke apa. Saya boleh je nak lukis serentak ni ke apa. Tapi saya takut di pandangan pelajar, dia akan overwhelm dengan banyak sangat ni. Okay, so kita ambil dulu yang asas, yang paling tepi dulu. Supaya dapat tinggi lebar dia dulu. XL. Dan ni. Okey. So, dengan melukis ni, kita akan boleh melukis, kalau kita tengok lukisan ni, kita boleh lukis bahagian bawah ni dan bahagian atas ni. Yang dalam ni kita akan buat kemudian. Okey, so, pilih balik object line. Okey, dan boleh start lukis bawah ni. Okey, lukis. Okay, kalau awak tak pasti, matikan sekejap awak punya construction line ni dan tengok balik, check balik. Okey. So, kita tengok. Kita matikan sekejap kita punya construction line. Okey, ada sebuah kotak dah terjadi. Okey. So, sekarang ni dia ada quarter circle dekat sini. So, ambil circle. Dia bermula daripada sini. Ambil circle. Okey, dia bermula daripada sini. Dan sampai sini. Nilai dia 38. Okey, dan trim mana yang tak perlu. Okey, trim Okey, tu macam saya kata, bila banyak garisan bertindih-tindih, awak akan pening. So, nanti awak matikan lah. Okey, trim mana yang perlu. Yang kena trim pun. Okey.
trim sini, dan trim sini. Okey. Dan buat garisan sambungkan quarter circle ni daripada atas dia sampai bawah dia. Okey, so saya matikan kejap garisan construction ni supaya awak nampak. Kemudian kita akan buat arc ataupun lengkungan di sini. So kita akan menggunakan command arc atas ni. Kita akan pilih start and radius. Okey. So permulaan kita di sini, akhiran kita kat sini. Okey, masukkan nilai 48. Okey. Kemudian kita akan buat yang dekat dalam ni. Okey, so hidupkan balik construction line awak. Silap. Hidupkan balik. Okey, pilih object line. Okey, sekarang ni awak dah berjaya dah lukis yang kat dalam ni. Yang kat luar ni punya construction line, kalau awak rasa dia mengelirukan awak boleh delete Untuk siapa yang beginner, yang macam rasa pening ke apa, tak ada masalah pun nak delete. Kalau macam saya, sebab saya dah biasa guna, saya unjurkan je. Sebab saya dah boleh baca dan faham ke apa. Okay, macam saya cakap, dalam AutoCAD, garisan construction ni sebagai pembantu saja. Kita tak nilai dalam markah ke apa. Okay, dalam manual kena buat. Okay. So, sekarang ni kita nak buat bahagian dalam ni. So, yang terlibat adalah yang kat dalam ni. Ni. So, kita akan unjurkan semua tu. So, pilih balik construction line. Okay, dan unjurkan mana yang terlibat tu. XL. So, yang kita tahu dia akan terlibat adalah garisan hidden ni. Okay, escape. XL. Tekan ni balik. Okay, so buat yang atas. XL. Tunjukkan yang ni. XL. Okay. Buat benda sama juga kat bawah ni. XL. XL. Dan tunjukkan yang dekat bawah ni. Okay, dan kita akan tunjukkan daripada atas pula. Okay, XL dan bawa ke bawah. XL. Okay, tunjukkan ke bawah. Okay, ulanglah. Banyak kali pula saya sebut XL ni. Okay, yang ni pula. Nah, yang ni pula. Okay, kalau awak terror, tak ada masalah pun awak nak unjuk siap-siap bawah ni. Cuma, saya takut mengelirukan awak. Okay, kemudian kita akan buat yang depan ni dulu. Garisan hidden tu kita buat kemudian. Okay, pilih object line. Dan buat. Kita akan construct. Ini naik ke atas. Dan dia akan gerak ke sini. Okay, tarik ke sini. Ke bawah ni. Dan bawah ni. Okay. Kalau kita matikan layer construction line, okay, hampir siap. Kemudian kita akan pilih object line, hidden line untuk buat garisan hidden. Okay, pilih layer hidden line, kemudian pilih line dan tarik ke bawah ni. Okay, dan benda yang samalah kat sini. Okay, kita compare dengan lukisan panduan tu. Okay, siap Okay, so kita akan buat garisan dimension pula. Okay, nak buat garisan dimension, kita pilih dulu layer dimension. Okay, so lepas tu barulah kita akan buat dimension. Okay, dimension, pilih dimension atas ni. Dan kita akan tarik. Okay, dan buatlah sampai semua tu.
Okay, kedua. Okay, yang ni basic je lah. Okay, kejap lagi kita akan sambung lukisan yang kedua. Okay, yang ni sebab awak boleh buat kan dimension ni. Sama je ni. Okay, atas ni. Silap. Tarik dimension. Okay, pastikan dimension awak buat tu sama macam yang ada dekat kertas soalan tu. Atas, bawah, tarik. Okay, kalau nak cari radius, saya boleh keluar terus kot ni. Okay, ni terus 48. Ni 38. Okay, buat. Okay, and then lengkapkan detail semua ni. Okay. So, kejap lagi kita akan sambung dengan lukisan yang kedua.